Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk 10.6, isu kesihatan berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia. So hari ini kita belajar tentang masalah kesihatan berkaitan dengan sistem peredaran darah. Okey, contoh yang cikgu senarai lah dalam tadi yang cikgu bagi dalam kelas tu. Okey. Jadi sistem peredaran, bila sebut sistem peredaran, terus kita ingat sistem peredaran darah kita ni yang melibatkan apa? Jantung, darah, okey, salur darah, okey, semua tu adalah sistem peredaran. Especially yang melibatkan salur darah dan jantung tu lah, yang selalu ada problem. Kalau kita ada masalah dari segi pemakanan, kita makan tak seimbang, ataupun kita punya gaya hidup yang tak betul, alright. Jadi macam mana bagaimana memastikan sistem peredaran darah kita sentiasa sihat. Macam mana kita nak pastikan salur darah kita tu okey, jantung kita okey. Bagi satu aktiviti yang kita boleh pastikan bahawa sistem peredaran kita tu sentiasa dalam keadaan okey. Bagi satu contoh dulu. Apa? Ada idea? Bersenam. Okay, very good. Okay, bersenam tu salah satu aktiviti yang boleh bagi jantung kita sentiasa sihat. Alright. Okay, sentiasa bersenam. Okay. So, setiap hari ambil masa, cikgu pun ingatkan diri cikgu juga, ambil masa lebih kurang 20 minit untuk bersenam santai-santai. Kalau macam umur cikgu ni santai lah. Kalau kamu bolehlah jogging, okey, ataupun buat aktiviti cergas yang ekstrim sikit. Okey, kemudian mengambil makanan seimbang yang rendah lemak. Makanan seimbang. Okey, makanan mestilah seimbang. Maksud kata ada semua 7 kelas makanan dalam kuantiti dan portion yang betul. Okey, rendah lemak, kurangkan penggunaan minyak, okey, ataupun lipid yang tak elok. Kemudian elakkan dari merokok, sebab kandungan asap rokok tu macam-macam bahan kimia yang boleh menyebabkan masalah pada kita punya jantung dan juga salur darah. Okey, kita ada dalam asap rokok tu ada tar, ada karbon monoksida, semua tu punca. Okey, next. Tak boleh atau elakkan, macam dalam Islam pun haram elakkan minum minuman beralkohol. Okey, itu antara langkah yang kita boleh pastikan sistem peredaran darah kita sentiasa okey. Alright. So, alright. Okey, ini adalah penyakit kardiovaskular yang kita akan belajar hari ini arteriosklerosis. Nanti kita tengok apa beza antara arterio dengan artero. Nama lebih kurang sama, tapi ada perbezaan dari segi simptom dan juga simptom, okey, daripada keadaan dia dan juga perkataan ni, tulisan ni apa tu, huruf-huruf dia. So kalau arterio dia ada R, dia ada tambah I. Yang ni arteriosklerosis. Make sure kamu tahu perbezaan ini. Kemudian hipertensi ataupun lebih popular dengan tekanan darah tinggi. Kalau nak tulis jawapan dalam soalan, kita tak boleh tulis darah tinggi sahaja. Siapa yang masuk kelas itu teknik jawab kan? Kalau tulis darah tinggi, maksudnya kita ambil darah tu tak tempat tinggi. Itu darah tinggi. Kalau nak tulis, kena tulis betul-betul komplit tekanan darah tinggi. Ataupun sekarang kita guna perkataan hipertensi sebab ini perkataan daripada buku teks. Kita kena rujuk kita punya manual kita tu, buku teks. Hipertensi. Kemudian angina. Okey, angina ni sakit dada, sakit jantung. Sakit dada lah, kita ketat dada kita, ketat serangan jantung. Kemudian penginfarkan myokardium. Ni berlaku dulu baru penginfarkan myokardium. Yang ni serangan jantung. Okey. Kemudian stroke. Stroke ni dia semua ni berkaitan lah. Okey. Lepas jadi ni, lepas jadi ni. Macam tu. Tapi semua ni kita panggil sebagai penyakit kardiovaskular.
Okey. So kalau dia tanya namakan penyakit kardiovaskular, letaklah 6 nama ni. Okey, mana yang kamu ingat boleh letak. Kalau dia nak 2, tulis 2. Kalau nak 3, tulis 3. Okey, kalau nak 1, tulis 1. Pastikan betul nama-nama ni. Okey. Okey, next. Kita tengok penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama iaitu aterosklerosis. Okey. Boleh rujuk buku teks sebab cikgu memang guna pada buku teks. Buku surat apa tadi? 187. Okey, muka surat 187. So, yang ni untuk aterosklerosis. Okey. Kamu kena pastikan apakah yang membentuk plak. Perkataan aterosklerosis, terus kita punya fikiran kita, idea kita tu terus ingat apa benda yang menyebabkan masalah pada salur darah arteri ni. Plak. So, dalam jawapan kamu mesti ada perkataan plak. Okey, tu tanya balik diri kita, plak ni apa benda dia? Apa cikgu ni plak ni? Plak ni sebenarnya gabungan dari 4 benda ni. Gabungan daripada 4 benda ni, iaitu kolesterol, lipid, tisu otot mati, platelet bergumpal. So, combination semua ni akan membentuk plak. Bila terjadi plak, apa kesan dia pada salur darah ni? Okey, plak ni menyebabkan arteri, yang besar ni arteri lah. Okey, menyebabkan arteri ni tersumbat. Okey, plak menyebabkan arteri tersumbat dan lepas tersumbat apa jadi? Bagi jadi sempit. Bila sempit apa jadi? Menghalang pengaliran darah. So, dalam jawapan esei, macam hari tu kan teknik jawab dia cakap kan, jangan letak ayat-ayat gabungan dan manakala, semua tu mengganggu. Terus direct to the point. Okey, inilah perkataan-perkataan yang perlu ada dalam jawapan kamu. Kita huraikan bagaimana aterosklerosis terjadi. Cerita yang ni lah. Gabungan ini membentuk plak. Plak ni buat apa? Akan menyempitkan salur darah arteri. Okey, lepas tu akan menyebabkan pengaliran darah di dalam salur arteri terganggu. Lepas tu jadi apa? So, sentiasa tanya diri kita, lepas tu jadi apa? Lepas tu jadi apa? Masa kita tuliskan idea kita tu, kita tanya lepas jadi apa? Okey, teruskan bila aliran darah ini berkurang, apa jadi? Oksigen tak dapat dibawa. Okey, jadi tisu-tisu sini akan mati. Itu akan menyebabkan pelbagai jenis penyakit macam stroke tu. Okey. Okey, inilah yang tadi gambaran dia kan. Okey, ini adalah aliran darah yang normal. Sebab tidak ada plak. Bila ada plak tadi apa dia? Ada 4 benda tadi. Cikgu tanya balik sekali lagi. Apa dia 4 benda tadi? Kolesterol. Lagi? Jawab. Lipid. Darah yang apa tu? Sel darah yang bergumpal, tisu otot yang mati. Plak ni kan. Inilah yang menghalang pengaliran darah yang normal. Okey. Ni sekali lagi. Cikgu ulang-ulang banyak kali supaya ingat. Ini arteri normal. Okey, satu lagi kamu kena sebut perkataan lumen. Semua tu adalah istilah-istilah yang perlu digunakan. Jangan sebut lubang. Kalau sebut lubang, tidak ada markah. Sebut perkataan istilah yang betul dalam biologi. So, arteri normal, lumen dia pun besar. Okey. Bila aterosklerosis terjadi, plak ni terbentuk pada lumen, akan menyebabkan sempit. Okey. Yang ni beza dia. Tadi cikgu kata nak tahu bezakan aterosklerosis dengan arteriosklerosis. Sebenarnya aterosklerosis yang jadi dulu. Ya, ada 4 bahan tadi ni. Ni yang kuning ni 4 bahan tadi. Lepas tu lagi teruk, bila tidak ada rawatan apa-apa, dia akan jadi arteriosklerosis. Dia mai satu lagi benda iaitu kalsium. Kalsium ni dia mai kemudian. Kalsium ni bagi keras lagi. Kat sini tak apa keras. Bila jadi arteriosklerosis lagi worse, lagi teruklah keadaan lumen pada arteri tu. Okey, ingat beza dia. Kalau aterosklerosis dia ada 4 bahan tadi yang menyebabkan plak. Kalau arteriosklerosis ada satu tambahan lagi, kalsium, yang menyebabkan
lumen sempit dan plak tu menjadi lebih keras. Alright. Okey. Ini problem besar. Kalaulah plak itu berlaku di arteri jantung, nama apa dekat arteri jantung ni? Namanya adalah arteri koronari. Ini problem besar. Sebab jantung ni adalah organ yang sangat penting. Kan? Bila berlaku arteriosklerosis ataupun atero, mula-mula berlaku atero dulu. Lepas tu dia tak ada rawatan, dia still dengan cara lama, tak bersenam, makan lagi makanan berlipid dan semua, dia akan jadi arteriosklerosis. So, arteri koronari akan tersumbat. Lumen dia sempit. Okey, lumen sempit. So, apa jadi? Tisu otot kardium akan mati di sini. Maka jadilah penyakit seterusnya, iaitu penyakit apa? Mula-mula dia akan jadi angina dulu. Angina tu sakit dada yang kuat. Lepas tu barulah jadi penginfarkan miokardium. Okey, penginfarkan miokardium, serangan jantung. Okey, dia ada step dia apa? Penyakit ni pun ada step dia. Alright. Okey, ini tadi ulang-ulang banyak gambar-gambar ni supaya kamu lebih jelas. Nampak dinding arteri normal, lumen dia besar, plak berkumpul mula sikit ya. Okey, bila dia tak ubah dia punya gaya hidup, makin besar. Lepas tu ada satu lagi pula, darah beku lagi pula. Okey, macam-macam lah dia akan kaitkan macam-macam. Okey. So, penyakit kardiovaskular adalah salah satu punca utama kematian di Malaysia. Sebab sekarang ni kan kita didedahkan dengan makanan-makanan yang sedap, makanan-makanan fast food kan, McDonald, burger semua tu. Bila makan tu kita tak ingat apa dah kan, makan je. Tapi sebenarnya macam-macam lipid, kolesterol yang kita tambah di dalam sel darah kita. Alright. Lepas itu ada satu penyakit lagi susulan daripada kita punya sikap itu, stroke. Stroke ni lain sikit. Okay, arteri halus pecah di otak. Arteri halus. Yang tadi serangan jantung tu arteri koronari. Koronari ke koronori? Arteri apa dia? Cikgu selalu silap nak sebut tu. Koronari. Koronari. Okey. Tapi untuk stroke, arteri ni bukan arteri koronari, tapi arteri halus yang pecah di otak disebabkan darah beku. Okey, darah beku atau kita panggil sebagai trombus. Bila darah beku akan menyebabkan aliran darah di otak disekat. Aliran darah tu nak bawa oksigen kan, so disekat. So jadilah stroke. Okey. Apa benda pula hipertensi? Okey, hipertensi ni adalah penyakit tekanan darah tinggi. Okey, ini bacaan. Kalau kita pergi klinik ke, first kali dia akan tengok tekanan darah kan. Okey, tekanan darah. Kalau kita tanya mak kita kan, dia pun sebut bacaan atas dengan bacaan bawah. Kan, bacaan atas, bacaan bawah. So, atas ni adalah tekanan darah sistol, yang bawah ni adalah tekanan darah diastol. Okey, kalau normal, biasanya 120 dan ke bawah. Okey. Tapi jangan bawah sangat, nanti tekanan darah rendah juga. Okey, tekanan darah lebih kurang macam ni memang okey lah, normal lah. Kalau hipertensi yang teruk, stage 2, 160 dan ke atas. Okey, yang 100 ni yang bawah ni ataupun tekanan darah diastol dia 100. Okey. Kita tengok ni bacaan bagi tekanan darah. Okey, yang tadi yang stroke tadi ni. Yang ni salur darah halus di otak beku disebabkan darah yang gumpal kat sini. Darah beku. Okey, stroke berlaku apabila darah beku trombus menyekat pengaliran darah beroksigen ke otak. Jangan kamu tulis kat sini salur darah arteri koronari pula, salah lah. Dekat otak bukan arteri koronari. Okey. Angina adalah sakit dada yang kuat. Orang kata kan kalau kita biasa tanya dekat pesakit-pesakit jantung ni, dia rasa dada ketat. Dada tu rasa ketat sangat. Okey, angina sakit dada yang kuat. Apa yang berlaku? Lumen arteria koronari sempit
disebabkan kekurangan bekalan oksigen ke jantung. Bila sebut sakit dada ni berkaitan dengan jantung lah. Bila jantung, arteri koronari. Okey. Lepas angina, macam cikgu bagi tahu tadi, lepas sakit angina barulah serangan jantung akan berlaku sepenuhnya. Yang ni yang kita tengok berita kadang-kadang kan, dia sekejap ya dapat serangan jantung tu terus meninggal. Kadang-kadang tengah main bola, kadang duduk dekat kedai mamak aja makan, tiba-tiba jatuh meninggal. Inilah serangan jantung. Bila doktor cek, serangan jantung. Tak boleh buat apa dah. Meninggal terus sebab jantung dia terus stop. Alright. Denyutan jantung dah tak ada dah. Okey. Inilah sakit dada yang kuat ni, angina. Alright. Arteri koronari tersumbat. Okey, so 6 penyakit yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular. Bagi tahu cikgu balik apa 6 penyakit tu. Bagi tahu kan? Tulis pun boleh, nak cakap pun boleh. Yang pertama, aterosklerosis. Okay, good. Patricia, lagi. Yang lain kena aktif juga. Mana-mana? Baru satu. Stroke. Okey. Lagi 4. Angina. Okey, lagi 3. Arteriosklerosis. Lagi 2. Penginfarktan miokardium. Lagi 1. Yes, very good. Hypertensi. So jangan silap selalu pelajar bila sebut penyakit berkaitan peredaran darah dibubuh penyakit yang pelik-pelik. 6 ni sahaja cukup dah. Sebenarnya banyak lagi tapi setakat kamu punya silibus ni 6. Okey, 6. Takkan tak boleh ingat 1 atau 2 kan? Okey. Yang paling senang kita nak tulis stroke lah. Ataupun serangan ataupun angina. Senang lah. Okey. Kita tengok soalan. Apakah maksud penginfarktan miokardium? Maksud apakah? So jawapan tak perlu panjang. Apakah? Kalau disebut jelaskan atau terangkan baru panjang. Apakah maksud penginfarktan miokardium? Okey, tengok jawapan dia. Serangan jantung. Okey, very good. Serangan jantung. Itu maksud dia. Maksud dulu, dia tak cerita, dia tak suruh abang pun uraikan macam mana terjadinya apa semua. Okey, kamu kena faham teknik nak menjawab tu. Kalau apakah, nyatakah, so just 1 atau 2 perkataan sahaja. Jelaskan bagaimana stroke berlaku. Jadi first kita ingat stroke ni berlaku kat mana? Jantung ke kat otak? Oh, dekat otak. So kita nak sebut arteri apa? Arteri takkan nak sebut koronari kan? Kalau arteri koronari tu dekat jantung. So jelaskan bagaimana stroke berlaku. Stroke berlaku apabila darah beku. Nama lain bagi darah beku apa tadi? Very good. Thrombus. Okay. Very good. Siapa tadi? Adik ni. Okay. Stroke berlaku apabila darah beku menyekat pengaliran darah ke otak. So keyword dekat sini otak. Lagi satu darah beku. Okay. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyumbangkan kepada risiko seseorang mengidap penyakit kardiovaskular? Apakah? Yang ni first cikgu kita masuk tadi kelas. Diet tak seimbang. Okay, very good Aisyah. Diet tak seimbang, kurang bersenam. Lagi. Kurang bersenam. Okay. So, diet tak seimbang tu kita boleh panjangkan sikit. Maksud diet tak seimbang ataupun dia pengambilan alkohol, yes. Merokok, ya, good, very good. Okay. Diet makanan yang kaya dengan lipid kita habis yang tak seimbang tadi kan. Kita mention perkataan dia banyak lipid ataupun kolesterol. Lepas tu rendah dalam serat. Okay. Kurang bersenam. Obesity, merokok. Boleh tambah lagi yang cikgu sebut tadi. Pengambilan alkohol. Okay, yang tu. So tak perlu panjang disebab dia kata apakah. Kamu highlight lah. Nanti masuk dewan peperiksaan, highlighter ada, kena bawa highlight supaya kita tak terlepas pandang. Okey.
Terangkan bagaimana atero. Atero. So, nampak perkataan atero? Cikgu dah abang dua kan. Aterio dengan atero. Yang ni atero. So, yang first yang jadi tadi kan. So, otak kita terus ingat 4 benda. Kita ingat plug 4 benda. Lepas 4 benda tu jadi apa? Jadi pada aliran darah. Cerita yang tu. Okey. Mula-mula cerita pasal plug. Plug terdiri daripada kolesterol, lipid, tisu penghubung bergentian, tisu yang mati dan platelet. Cerita dulu kandungan plug tu. Sebab otak kita terus ingat, oh atero ni kena sebut dalam jawapan aku, kena ada perkataan plug. So plug ni apa dia? Cerita yang tu. So kamu tak around the bush lah. Tak payah duk cerita aterosklerosis adalah penyakit yang banyak berlaku di kalangan rakyat Malaysia. Semua tu tak ada markah. Kamu tak payah around the bush, direct to the point. Okay, so apa yang terjadi kemudian? Plug tu dia buat apa? Dia akan mendap. Okay, dia akan menyekat pada dinding arteri. Okay, very good. Dia sempitkan lumen saudara. Very good. Okay, plug menyumbatkan lumen. Okay, lumen. Jangan lupa perkataan lumen. Dan menyempitkan lumen. Then, yang ni tambahan lah. Okay, aterosklerosis merupakan peringkat awal arteriosklerosis. Ni kalau lengkap macam ni, boleh dapat full marks. Alright. Okay. Ini soalan esei nah. Soalan esei ni banyak kali keluar. Sebabnya kamu kena faham penyakit ni daripada dulu lagi. Dia tak ubah. Memang fakta dah yang ni. Dan dia aplikasi apa yang kita belajar sebelum ni dan untuk kita dapat jawapan yang tepat. Okey. Penyakit jantung koronari merupakan penyebab utama kematian dalam negara kita. Okey, yang ni semua ayat perangsang saja. Okey, berikut ni baru masuk soalan. Berikut adalah faktor yang boleh meningkatkan risiko seorang mengidap penyakit merokok, gizi yang tak seimbang, gaya hidup yang tak sihat. Terangkan bagaimana faktor itu. So, dalam esei kamu punya jawapan, tak payah kamu cari faktor luar. Ambil faktor yang diberikan. Cerita pasal merokok, gizi tak seimbang, gaya hidup tidak sihat. Pasal alkohol semua tu tak payah cerita. Sebab dia mention dah siap-siap faktor ni. Okey, kita kembangkan saja idea yang merokok ni. Okey. So, yang merokok ni, apa nak cerita pasal merokok? Jangan cerita rokok tu mahal, bahaya semua. Merokok adalah bahaya. Tu stop. Tu tak tahu nak jawab apa dah. Tak boleh kita kena faham. Asal rokok tu yang penting. Asal rokok tu ada apa? Nikotina. First nikotina. Nikotina tu buat apa? Nikotina tu boleh mengecutkan salur darah. Lepas tu bila salur darah kecut, apa yang berlaku? Tekanan darah meningkat. Okey, itu satu. Okey, next jawab apa tu markah seterusnya. Nikotina juga boleh meningkatkan pembekuan darah, trombus kan? Menyebabkan trombosis. Okey. Dia akan jadi tekanan darah meningkat juga. Macam itulah. Okey. Kemudian habis pasal nikotin, kita cerita pasal karbon monoksida. Karbon monoksida juga ada dalam asap rokok. Apa kerja dia? Dia ni akan bersaing dengan oksigen. Selalu oksigen yang akan kawan dengan hemoglobin. Sekarang ada kawan baru ni yang jahat ni. Karbon monoksida akan bergabung dengan hemoglobin. So, kesan dia oksigen kurang lah. Okey. Kemudian cerita lagi tar. Yang ni yang kita biasa ingat lah yang dalam asap rokok. Nikotin, karbon monoksida, tar. Kita ambil yang kita ingat. Ada banyak lagi asap rokok, kandungan kimia dalam asap rokok. Yang pelik-pelik tu tak payah nak tulis lah. Kita tulis mana kita ingat yang selalu akan menyebabkan masalah pada saudara tu Okey, tar ni dia warna hitam kan? Tar ni apa kerja dia? Bila masuk dalam kita punya sistem peredaran darah, dia akan pergi duduk dekat lapisan dinding alveolus. Kita tahu kan dinding alveolus yang setebal satu sel tu untuk pertukaran gas kan? Gas respirasi. Bila duduk melepak dekat dinding alveolus tu, kesannya pertukaran gas menjadi kurang. Itu dia akan kurang efisien lah kita punya salur darah tu. Okey. Habis dah cerita pasal merokok. Habis dah ke cikgu? Belum lagi. Ni hang tak cerita lagi. Gizi yang tak seimbang, gaya hidup tak sihat, tak cerita lagi. Okey. So, gizi seimbang cerita pasal kolesterol. Dia buat apa? Mendap dekat lumen arteri. Lepas tu jadi apa?
lumen sempit. Lepas tu jadi apa? Penyakit stroke. Habis cerita ni, potong ni cerita dah. Gizi tak seimbang cerita dah. Oh, gaya hidup sihat pula. Okey, kurang bersenam, kurang aktiviti fizikal. Okey, menyebabkan serangan jantung. Ni cikgu bagi ringkas-ringkas lah. Kamu boleh buat lebih panjang. Tapi jangan goreng tak ada isi ya. Kamu goreng pastikan isi penuh dalam esei kamu. Barulah semangat pemeriksa nak tengok dan dia dengan happynya akan beri markah yang banyak. Okey. Okey. Ini soalan lain. Bagaimanakah seseorang yang mempunyai arteri koronari yang tersumbat dengan enapan kolesterol dirawat? Ini tak dalam buku teks, tapi kadang-kadang soalan dia nak tengok sebab sekarang ni soalan kebat kan. Maksudnya kita walaupun kita dalam refer kepada buku teks, kita kena ambil tahu juga perkara-perkara yang berkaitan dengan penyakit itu. Okey. Apa rawatan yang ada kalau seseorang itu diserang dengan penyakit macam ni lah. Okey, dia blockage dekat arteri koronari ni. So, biasa dengar kan pintasan kan? Okey, bypass. So, dia akan bypasskan. Maksudnya kawasan yang blockage ni akan tak digunakan lagi lah. Dia bypass, maksudnya dia pintaskan pintasan jantung. Okey, bypass using vena. Kita mungkin ambil vena daripada paha ke, kemudian dia cantum di sini. Daripada salur darah yang besar ni sambung ke bahagian salur darah seterusnya. So kawasan ni tak boleh guna dah lah. Nampak Okey. Satu lagi guna stent. Yang ni kalau berlaku nampak sini plug sebelum treatment, termasukkan wire dan belon lah. Cikgu pun tak berapa nak faham dia punya prosedur. Okey, tapi lebih kurang macam ni lah. Okey, dia masukkan wire dan masukkan belon ni dan adalah dia punya teknologi untuk kembangkan belon tu dan masukkan wire dalam ni dan plug ini akan terhakis lah. Jadi aliran darah akan smooth balik. Okey. Rawatan yang dapat diberikan adalah pembedahan pintasan arteri koronari. Bagi tahu nama tak apa, nak explain teruk lah. Okey. Dan penempatan gegelung besi ataupun stent dalam salur darah. Ada dua keadaan yang kita boleh cerita ni. Alright. Okey. Satu lagi, soalan pasal ni memang selalu ditanya. Sebab dia sangat dekat dengan masyarakat. Eli suka makan rendang daging. Bukan Eli saja, kita pun suka kan. Dan nasi lemak. Terangkan mengapa amalan pemakanan ini untuk jangka masa lama. Keyword dekat sini jangka masa lama. Maksudnya Eli ni selalulah tiap-tiap minggu dia makan. Kalau makan sebulan sekali tu tak masalah. Okey. Jangka masa lama boleh membawa kesan buruk terhadap kesihatannya. Okey, first kita ceritalah. Makanan tu, rendang daging tu ada apa? Cuba fikir. Rendang, orang tahu kan buat rendang dia guna santan. Santan tu ada apa? Ada lipid yang tinggi. Nasi lemak apa guna santan? Ada kolesterol, ada lipid yang tinggi. Cerita dulu. Okey. So, lemak ni, yang ni kita ambil balik apa yang kita belajar lah. Apa lemak dan kolesterol yang berlebihan? Keyword dekat sini kena tulis perkataan berlebihan. Sebab dia ada kaitan dengan jangka masa lama. Berlebihan akan terenap pada dinding arteri yang menyebabkan arteriosklerosis. Yang ni boleh kaitkan lah. Okay? Lumen arteri menjadi sempit dan menyekap pengaliran darah. Yang ni apa kita belajar tadi. Meningkatkan tekanan darah. Jantung terpaksa bekerja dengan lebih kuat untuk mengempam darah. Okay? Menambahkan tekanan pada jantung. Okay. So, kita masuk soalan objektif sikit-sikit saja. Seorang individu mengalami sakit dada. Which one is the right answer? Bagi tahu cikgu kan. Okay, very good Hafiz Syazwan. Ada lagi? Batrisha, Jahiza, Abid. Okay, very good. Keyword dekat sini. Ambil pen, highlight sakit dada. So, angina. Walaupun semua jawapan ni berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, tapi dekat sini dia dah mention perkataan sakit dada. Okay.
Ada yang orang yang tak fokus dalam pembacaan, dia tak fokus apa yang dia belajar tu, dia mungkin boleh jawab hipertensi sebab dia nampak semua macam soalan-soalan ni kita yang B, C, D ni kita panggil soalan pengganggu. Soalan pengganggu ni semua lebih kurang sama je. So kamu kena tahu yang mana yang spesifik. Okey. Yang ni biasa cikgu bagi dekat grup amali. Okey, apakah yang berlaku jika aliran darah tersumbat dalam X? Ini soalan SPM dan cikgu ambil semua soalan SPM. Okey, D, Patricia, Fisha, Zuan, Abid. Lagi. Banyak ni je lah ada pun kan. Alright. Okey, stroke memang tak lah. Stroke kita kaitkan dengan otak. Okey, hipertensi, salur darah yang lain pun menyebabkan hipertensi. Okey, tekanan darah rendah. Okey, inilah yang jawapan dia adalah D, myocardial infarction. Okey, very good. Okey. Yang ni cikgu tak highlight dia punya jawapan, kita bincang saja. Ini soalan esei juga. Okey, Raja menunjukkan satu kereta rentas arteri seorang individu yang mengamalkan tabiat makanan yang tak sihat. Okey, so dia bagi tahu lah deposit S, kemudian lumen, nampak lumen sempit. Okey, terangkan kesan tabiat makanan yang tak sihat. Okey, so nampak tak, walaupun jawapan hampir sama ya semua, cuma soalan ya dia tukar-tukar. Kamu jangan hilang fokus. Walaupun soalan tu macam pelik-pelik, sebenarnya dia nak uji apa yang dah kita punya dalam standard kandungan kita. Jangan susah hati. Sebab tu kalau orang yang tak fokus betul, dia kata bio susah. Sebenarnya bio tak susah pun. Kita fokus apa yang dalam standard kandungan kita tu. Dia bagilah soalan macam mana pun, kita akan patah balik kepada kita punya buku teks. Semua lebih kurang sama yang kamu dah belajar ni. Lemak, terenap, lumen sempit, kan benda-benda yang sama je kan. Arteri keras sebab ada apa? Keras ni sebab ada kalsium, arteriosklerosis. So aliran darah perlahan, lemah otot jantung. Okey, sama je semua. Lepas tu dia tanya, dia tak tahu nak tanya apa dah sebenarnya. Cadangkan satu amalan untuk mengelakkan pembentukan enapan. Yang kita bincang tadi faktor. Bila kata amalan, kita macam ni baliklah. Okey, counter back baliklah. Makan makanan seimbang. Tadi faktor kita habaq makanan tak seimbang. Sekarang kita habaqlah balik. Makan makanan seimbang. Tambah lagi yang mengenai banyak serat. Okey, makan makanan yang kurang berminyak. Mengamalkan cara hidup yang sihat seperti bersenam. Okey, macam itulah. Okey, kerap bersenam. Okey. Yang ni macam tadi kak. Nampak? Dia tak tertanya apa dah. Yang ni je. Okey, merokok, mengamalkan diet tak seimbang. Ni ulang-ulang macam tu lah. Cikgu ambil ni soalan SPM Okey, diet tak seimbang, cerita balik semua. Semua lebih kurang sama je. Ni cuma ditambah sikit lah. Garam. Garam tu meningkatkan tekanan osmosis. Yang ni belajar masa chapter 2 kan. Menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Nampak? Loh, cikgu tak belajar apa pasal kaki. Tengok balik soalan. Memang tak dalam kutip pasal kaki, tapi dikaitkan dengan arteri. Jangan kata cikgu tak ajar, sebenarnya dia tukar-tukar soalan nak bagi nampak power sikit soalan ni, tapi sebenarnya sama aja. Raja menunjukkan pengaliran darah dalam arteri yang normal. Ini SPM 2017. Okey. Pengaliran darah yang memenuhi plak. Okey, nampak plak, terus ingat perkataan arteriosklerosis. Sama aja punca kesan. Sama je. Okey. Alright. Habis dah. Esok kita masuk bab ni sistem limfa. Balik baca dulu, tengok. Okey, so kejap.